Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Ismidina, kira hari ini. Satu tangan Nusaibah pernah terputus dalam perang Yamamah. Ismi Asma, sirah hari ini, perang terakhir yang diikuti oleh Nusaibah ialah perang Yamamah. Ismi Iman, sirah hari ini, perang Hunain merupakan salah satu perang yang diikuti oleh Nusaibah. Ismi Salwa, untuk pengetahuan kawan-kawan, Nusaibah adalah Serikandi dan pejuang Muslimah Islam yang pertama. Ismi Fatimah, sejarah hari ini, Nusaibah telah menjadi perisai Rasulullah ketika dalam peperangan. Ismi Batisha, kawan-kawan nak tahu tak? Nusaibah telah melindungi Rasulullah SAW ketika dalam perang Uhud. Ya, terima kasih penonton di rumah dan adik-adik yang masih setia bersama kami saban hari, saban pagi dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Seperti biasa kita akan meneruskan tafsiran ayat kita, tadabbur dan pendalaman kita ayat surah Ali Imran ayat 113 pada hari ini insya-Allah sehingga 115. Panjang sikit dan kita akan menyaksikan dan mendengar bacaan hari ini daripada hafizah. Seorang yang menghafaz Al-Quran insya-Allah yang bernama Dina. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Ya. Disebabkan 3 ayat, kita cari lagi 2 ayat untuk disempurnakan oleh adik kita yang lain, hafizah kita yang lain insya-Allah. Ustaz pilih yang sebelahnya lah. Silakan Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ya. Dan satu ayat lagi sebelahnya, bukan? Tetapi di sebelahnya lagi yang berbaju hijau. Pastinya Salwa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wallahu alimun bil muttaqin. Masya-Allah, bacaan yang tepat sekali daripada adik Salwa. Cuma di hujung tadi pitching lari sikit ya. Maknanya jangan mula-mula dah cantik dah. Wallahu alimun bil muttaqin. Terkejut pula ustaz kan. Itu qafnya terlampau kuat tu. Jadinya dia sederhana sebab qaf tu berbaris bawah. Seperti ini. Wallahu alimun bil muttaqin. Semua. Wallahu alimun bil muttaqin. Ya. Sebab qaf dia jangan muttaqin terkejut sangat. Atau muttaqin itu jadi kaf. Dia pertengahan di antara keduanya. Cuba Salwa sekali lagi. Wallahu alimun. Wallahu alimun bil muttaqin. Cantik. Dah kurang sikit. Jangan sampai terkejut ustaz kan. Sakit jantung pula yang ni kan. Ayam dengar pun sakit jantung. Kan? Okey, kita bimbang begitu jadinya sederhana. Sekali lagi Salwa. Wallahu alimun bil muttaqin. Okey, alhamdulillah ya. Okey, inilah yang kita nak fokuskan ayat yang kita baca tadi. Sebelum itu, 2 mantap kepada adik-adik yang membaca pada hari ini. 1, 2, 3. Mantap. Ya, macam ni semua ada ya. Okey, alhamdulillah. Okey, kita akan fokuskan tajuk tentang ayat yang kita baca ini kebetulan bersambung pula pada ayat-ayat dan episod-episod yang sebelum ini, iaitu mengenai golongan Yahudi dan Nasrani yang memeluk Islam.
apa cerita mereka ni. Ada juga Yahudi walaupun wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat yang sebelum ni kita dengar banyak di kalangan mereka yang fasik, yang ingkar, yang jahat. Yang apa? Jahat. Terlampau jahat jadi jahat. Maka oleh sebab itu ada di kalangan mereka yang beriman. Apa pula ciri mereka? Maknanya dalam arti kata yang lain, kita nak sambung cerita, kalau kamu baik, sebenarnya kami tidak ada masalah. Dan Islam sangat suka dan inilah yang kami galakkan. Dan kamu sebenarnya boleh sama taraf dengan umat Nabi Muhammad jika kamu baik dan bertakwa. Tajuk hari ini ialah, itulah dia, golongan Yahudi dan Nasrani yang memeluk Islam serta balasan yang diberikan kepada mereka. Panjang kan? Ingatlah sendiri. Ya, kita akan sambung bicara insya-Allah. Selepas daripada ini, terus setia bersama kami dan adik-adik. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Pastinya dalam rancangan adik. Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan adik. Dan Al-Quran. Tahmid. Alhamdulillah. Okey, kita sambung insya-Allah. Pencirian mereka Yahudi yang masuk Islam. Bukan yang fasikun tadi, bukan yang jahat, bukan yang ingkar. Ciri mereka yang boleh menyamakan taraf mereka dengan umat Nabi Muhammad yang istimewa tadi, yang kita bincangkan sebelum episod-episod daripada sebelum ini. Apa? Adakah dia begitu-gitu je? Ada ciri-ciri dia. Pertama, Allah tegaskan bahawa tidak sama sekali di kalangan mereka ahli kitab yang beriman dengan ahli kitab yang tidak masuk Islam dan tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Allah. Tidak sama sekali. Oleh sebab tak sama, maka Allah nak terangkan lagi, nak jelaskan lagi apakah yang tidak sama tu dengan penonjolan benda-benda yang baik. Antara ciri yang pertama Allah sebut dalam ayat yang kita sebutkan tadi, mereka ini membaca Al-Quran ataupun membaca ayat-ayat Allah. Apa dia? Membaca Al-Quran dan membaca. Membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. 1, 2, 3. Membaca ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Membaca ayat Allah maknanya baca Taurat, baca Zabur, Injil. Tapi bila dah masuk Islam, confirmlah baca apa? Quran. Baca Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut mereka wahum yasjudun. Jenis suka sembahyang. Sujud. Sujud ni bukan sujud sahaja, melambangkan satu juzuk daripada perbuatan-perbuatan sembahyang. Sebab sembahyang yang unik adalah sembahyang orang Islam sebab dia adanya sujud kat situ. Sembahyang-sembahyang lain kadang-kadang hantuk kepala kat dinding. Kan? Ada yang calit, macam-macam lah. Ada yang tarik macam ni, berbagai-bagai gaya. Tapi yang unik sikit, yang tongging sikit tanpa perlu senaman yoga dan sebagainya adalah sembahyang orang-orang Islam yang menunjukkan mereka banyaknya solat. Tasbih. Subhanallah. Itu ciri yang kedua. Okey. Ciri yang ketiga yang melayakkan mereka standing dengan umat Nabi Muhammad, terbaik juga, termantap juga, mereka beriman kepada Allah. Apa dia? Beriman kepada Allah. Ya. Dan ciri yang keberapa agaknya yang seterusnya? Yang keempat pastinya. Yang keberapa? 4. Yang keempat. Memelah yang keempat. Yang keempat itu adalah beriman kepada hari kiamat ataupun hari akhirat. Beriman kepada apa? Hari kiamat. Kiamat ataupun hari akhirat. Dia tak ada keraguan lagi. Dia kata, aku ada hari pembalasan. Ada hari penentuan. Ada hari akhir. Oleh sebab tu, aku tak nak buat jahat. Aku nak buat baik untuk aku bila hari akhir nanti masuk ke dalam mana? Syurga. Syurga milik siapa? Allah. Okey, itu ciri yang seterusnya. Dan ciri dia yang menyamakan juga dengan ciri orang-orang Islam umat Nabi Muhammad yang hebat, iaitu mereka membuat amal ma'ruf dan nahi mungkar. Membuat apa? Amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Besar tu. Dan satu lagi ciri dia yang dia senaraikan tadi adalah bersegera dalam membuat perkara-perkara kebaikan. Bersegera dalam membuat perkara-perkara apa? Kebaikan. Kebaikan kejahatan. Kebaikan. Kebaikan ke kejahatan? Kebaikan. Memanglah perkara kebaikan yang kita nak bicarakan ini. Itulah dia ciri-ciri dia. Dan Allah tetapkan wa ulaika minas salihin. Merekalah di kalangan orang-orang yang soleh. Maknanya ciri orang soleh banyak lagi. Tapi inilah antara ciri-ciri orang yang soleh yang boleh meniti kepada ciri umat Nabi Muhammad juga yang sebenarnya istimewa. Oleh sebab itu, Allah menegaskan sekali lagi bahawa antara ciri supaya orang tu mahu berubah. Ini yang tersurat tadi kita dah senaraikan beberapa ciri. Ya. Tetapi yang tersiratnya untuk dia menjadi ciri-ciri yang telah tertera dan kita bincangkan tadi, tulabi. Naam. Iaitu adalah dengan menuntut ilmu. Dengan apa? Menuntut ilmu. Itulah sebab
Kita adakan rancangan Adik dan Al-Quran. Rancangan apa, Adik? Dan Al-Quran. Untuk mencetus adanya ilmu. Dan ilmu ni berbeza dengan maklumat. Maklumat ni hanya info dan pengetahuan. Tetapi ilmu ini selain daripada maklumat, tetapi dia menjadi kesan ke dalam diri dan boleh diamalkan. Itu baru maksud ilmu. Ada kalanya, tullabi. Anak-anak kita belajar dekat universiti. Dan sebagainya dekat sekolah. Dia menghafal. Sebenarnya bukan menghafal ilmu. Menghafal maklumat. Hatta dia belajar ilmu syariah sekalipun. Ilmu bahasa Arab. Dan ilmu-ilmu agama. Ada kalanya mereka bukan mempelajari ilmu, mempelajari maklumat. Kerana apa? Dia hafal. Study. Buat petermindah. Kemudian dimuntahkan kat dalam dewan peperiksaan. Kat dalam kertas. Tetapi tentu tak yang dimuntahkan tu memberi kesan dan dia boleh pakai dalam kehidupan dia? Tentu tak? Tidak tentu. Itu maklumat. Tetapi ada pun ilmu apabila dia mempelajari, adanya kesan dan dia boleh pakai dan boleh ingat sampai bila-bila. Itulah dia ilmu. Maka dengan adanya ilmu, dia bolehlah menjadi seorang yang nak baca Quran. Bukan sekadar baca Quran, naknya sembahyang. Bukan sekadar nak sembahyang, disebut lagi beriman kepada Allah dengan yakin yang maksimum. Kemudian beriman pada hari kiamat dengan yakin. Kemudian buat amal ma'ruf nahi mungkar untuk kebaikan seluruh dunia ini. Kemudian mereka juga bersegera dalam membuat kebaikan. Semua itu perlukan cetusan-cetusan ilmu yang kita sampaikan melalui rancangan-rancangan seperti ini. So adik-adik rasa bertuah tak, ibu-ibu, bapa-bapa kat rumah bertuah tak menghadiri majlis ataupun mendengar ataupun melihat rancangan Adik dan Al-Quran, bertuah tak? Bertuah. Tullabi. Naam. Kita akan bersama pesan atuk selepas ini, pastinya dengan Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, okey, dalam tajuk yang akan bicarakan bagus iaitu pahala di dalam Islam. Apa dia? Pahala di dalam Islam. Terus dia bersama kami dan jangan pergi ke mana-mana. Dalam untuk meneruskan kemantapan maklumat menjadi ilmu dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Sesama atuk. Ya, terima kasih cucu-cucu atuk. Dan terima kasih cucu-cucu di luar sana yang masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri. Terima kasih kepada cucu-cucu atuk yang lawa-lawa, comel-comel, yang telah bersama-sama baca Al-Quran yang terdengar-dengar tadi. Dan Alhamdulillah kita dah dengar Ustaz Zamri ceritakan tentang keadaan orang-orang Yahudi. Betul tak? Betul. Ustaz Zamri kata orang Yahudi pun, orang Nasara pun, kalau dia masuk Islam, dia terima agama Islam, dia mengucapkan syahadah, ada ganjaran tak? Ada. Ini nak bercerita tentang ganjaran ya, cucu atuk. Ni gila atuk nak cerita tentang ganjaran pahala. Okey. Apa yang ulama-ulama kita kata, orang kafir siapa dia yang tak terima agama Islam. Maka semua mereka adalah orang apa? Orang kafir. Kafir kita katakan kafirin. Orang kafir ni satu ya. Dia buat baik macam mana pun, dia sedekah berjuta macam mana pun, ada pahala tak? Ada. Tak ada. Ada pahala tak? Tak ada. Tak ada sebab ulama kata orang kafir kebaikan dia terhalang kerana kekafiran dia. Jadi kalau nak pahala dia kena masuk Islam. Okey, kalau gitu orang Islam pula. Orang Islam bila dia buat baik, ada pahala tak? Ada. Tetapi ingat ulama kata kalau kebaikan orang kafir, dia sedekah, dia apa-apa, terhalang. Tidak ada pahala kerana dia orang kafir. Terhalang kerana kekafiran dia. Tetapi orang Islam, kita semua orang apa? Islam. Maka kebaikan orang Islam terhalang kerana tidak sembahyangnya. Jadi kalau ada orang Islam tak sembahyang, dia buat baik, dia buat kebaikan, dia puasa, dia haji, ada pahala tak? Ada. Pahala tu ada, tapi Allah tak terima pahalanya. Kenapa? Kerana dia tak sembahyang. Sebab Nabi sebut, dalam hadis ada Nabi kata apa? Qala Rasul, man tarakas salatal asri muta'ammidan faqad habita amaluh. Na'udzubillah. Maksud dia apa? Nabi kata, barang siapa sengaja meninggalkan satu solat asar. Satu saja. Berapa? Satu saja solat apa? Asar. Maka Nabi kata, faqad habita amaluh. Sesuatu terhapuslah semua amalannya. Terhapus. Artinya kalau dia tak semayang, satu asar saja. Itu nak buat contoh ini. Kita katakanlah, satu hari ini, dia semayang subuh.
dia sembahyang zuhur, asar tak sembahyang. Dia sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Yang tak sembahyang apa dia? Asar. Maka hari itu juga dia sedekah, dia buat kebaikan, dia puasa sunat, dia tolong orang. Maka Nabi kata terhapus semua pahala-pahala. Kenapa? Kerana tak sembahyang. Maka sebab itulah ulama kata kebaikan orang Islam terhalang kerana tidak sembahyang. Jadi kalau kita nak pahala, kita kena apa? Kena sembahyang. Jadi orang tanya Atuk. Dia kata, kalau sekiranya kata orang tu kata dia tak sembahyang. Tiba-tiba dia sedekah, dia derma, dia buat haji. Tiba-tiba satu hari, dia sembahyang. Mulai dia dah umur dia dah 30 tahun. Umur 40 tahun dia tak syaku ni kenapa dia tak sembahyang. Tapi dia pun sembahyang. Bila dia sembahyang, macam manakah amal-amalan dulu? Sini ulama-ulama khilaf. Ada ulama kata bila dia sembahyang, maka semua amal-amalan dulu, puasa dia, zakat dia, barulah Allah ambil kira. Orang putih kata apa? Orang putih kata carry forward. Carry forward. Apa artinya? Dibawa ke hadapan. Tapi kalau dia sampai mati dia tak sembahyang, maka semua pahala-pahalanya ada tak? Tak ada. Maka sebab itulah. Ya. Iman, ada soalan? Ada orang kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Macam mana? Masya Allah. Iman tanya, ada orang kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Maknanya kita sembahyang sesuai berapa waktu? 5. Dia buat berapa waktu? Hari ini dia buat 3. Besok dia buat 2. Kemarin dulu dia buat 1. Itu je solat iman kan? Dia kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Jadi tak? Tak. Jadi Atuk kata tadi, Nabi kata, barang siapa sengaja meninggal satu solat, satu aja, maka amalannya terhapus. Kalau tinggal 2, tinggal 3, ini yang jadi masalah. Maka sebab itulah kita jangan tinggal sembahyang. Kalau kita tak tinggal sembahyang 5 waktu semalam, insya-Allah setiap pahala yang kita buat ada pahala tak? Ada. Tapi kalau tak sembahyang, tak ada. Kalau rajin buat, malah tak buat, ada pahala tak? Sama juga, habis. Maka sebab itu sia-sialah amalan kita, ya. Ingat. Maka sebab itulah dalam ini selalu Atuk ingatkan. Atuk pesan apa? Ingat, sembahyang adalah ibu bagi segala ibadah. Kalau sembahyang dia cukup, sembahyang dia sempurna, barulah ibadat-ibadat yang lain seperti puasa, seperti sedekah, maka diberi ganjaran pahala. Tapi kalau sembahyang dia tak cukup, Iman kata rajin dia buat. Dia hari ni subuh tak semayang, zuhur tak semayang. Besok pula zuhur tak semayang, subuh dah semayang. Rajin dia buat, malah dia tak buat. Cukup semayang tak? Cukup tak? Tak. Maka sebab itulah kita kena semayang. Berapa waktu? Berapa kali sehari? 5. Waktu. Kalau buat 4 saja, buat 3 saja, maka semayang tak cukup. Bila semayang tak cukup, maka sia-sialah amal ibadat yang lain. Kalau orang tu pergi haji 10 kali, Masya Allah. Pergi umrah 20 kali. Ada pahala tak pergi haji? Tak. Tak ada lah. Sembahyang tak ada buat. Maka sebab itulah Atuk pesan. Ulang kali Atuk pesan. Ingat, kalau nak ada pahala, kita nak masuk syurga, sembahyang jangan apa? Jangan tinggal. Maka sebab itulah, ingat cucu Atuk. Ajaran studio yang di luar sana. Atuk pesan ulang kali Atuk pesan. Jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Betul tak? Betul. Ya, jadi cucu tak sembahyang tak? Sembahyang. Jangan tinggal. Barang siapa tinggal sembahyang, maka sia-sialah amalannya, puasanya, sedekahnya, semuanya tak ada ganjaran pahala. Takut-takut besok kita balik menghadap Tuhan besok. Oh Tuhan, saya puasa tak pernah berhenti. Pahala tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal tak cukup sembahyang. Tak cukup sembahyangnya. Maka sebab itulah, ingat untuk kali ini atau sekali-sekali. Ingat cucu Atuk sana, hanya dalam seri semua, jangan tinggal sembahyang. Sebab bila mana kita dah balik, cucu Atuk dah balik belum ni? Belum. Belum balik lagi kan? Masya Allah. Jadi bila dah balik, tunggu balik nanti, kena sembahyang. Belum balik, kita kena biasakan dengan sembahyang. Sebab Nabi suruh sembahyang ketika umur berapa tahun? 7 tahun. Dah kena sembahyang. Mari kita nak biasakan kita dengan sembahyang. Mudah-mudahan sampai umur kita balik, kita pun orang yang sembahyang. Bila sembahyang kita cukup, barulah ada pahala. Esok barulah masuk syurga. Okey? InsyaAllah. Hingga bertemu lagi dalam siri yang akan datang, iaitu dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.